Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit tengok analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So selepas 5 hari Zul tak buat sebarang video review untuk kripto. So hari ni hari pertama untuk bulan 11. Ada 8 hari bulan 11 untuk first review Zul untuk di bulan 11. So nanti kita tengok di chart macam mana ke arah pergerakan. Dan sebelum tu kita review dulu market secara keseluruhan di coin market cap untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market ataupun performance untuk bermalam. So inilah coin market cap. So macam biasa kita akan pergi ke total market dulu untuk tengok. So total market berada di 2.78. So meaning ada peningkatan yang banyak agak daripada 2.6 ke 2.78, almost 2.8 daripada first week, first day bulan 11 tu tengok 2.6, so dah 27.8, so very good. Jadi volume agak tricky punya 86, so meaning kita tengok sideway yang agak panjang lah. Sideway yang agak ketara di chart. So let's go kita tengok auto performance untuk dalam percentage untuk semalam 2.17 peningkatan, kemudian volume berkurangan 12.86. So ini pengurangan mana 86. So biasa lupa hari ni semalam hari Ahad. So lupa pula semalam hari Ahad. So hari Sabtu Ahad semua normal untuk volume yang berkurangan. Kemudian dominant BTC berada di 42.7, Ethereum 19.6. So meaning Bitcoin kurang sikit buat pergerakan, tapi kita tengok altcoin dan Ethereum dan juga altcoin lain possibly ada. Kalau kita tengok tu mostly melakukan kenaikan yang drastik di dalam altcoin. So let's go tengok harga semasa untuk hari ini. So Bitcoin berada di 62, hampir 63k, so 2.48%. So untuk weekly recovery, monthly semua green, so very good, still lagi on track. And then Ethereum 4.6, berlaku peningkatan banyak daripada yang tu tengok tu, yang sebelum tu tinggal tu dalam 4.3 aja, so 4.6. So 2.12% untuk peningkatan Binance. So Binance melakukan peningkatan yang banyak daripada $400 ke 647. So ini bermakna Binance supposedly dah pun break up dia punya major resistance. So ini sudah pun dalam profit dah dalam Binance. So tengok pun tadi sudah dalam profit. So untuk semalam hanya 2%, tapi untuk weekly kita tengok 23.32% untuk Binance. So, peningkatan yang banyak. So cakap dulu bila Binance buat sideway yang lama di bawah tu adalah good position untuk entry long term. Sebab apa kita tahu Binance lah salah satu largest exchange yang kata dua lah dalam crypto. Kemudian yang menarik dia tengoklah Solana berada di top 4, dah memintas kuarter Polkadot sebenarnya. So dia dah memintas Cardano sebenarnya dengan $250. So semalam drop sikit 38, so untuk weekly 23%. Lepas tu expected untuk minggu ni kita tengok BTC dominant berkurangan, meaning kita tengok BTC kata tak buat sebarang pergerakan yang drastik pun sama aja untuk minggu ni. Kemudian kita tengok Ethereum dan altcoin yang lain expected berlaku kenaikan yang banyak. Sebab tu tengok Ethereum, Binance, Solana semua ni melakukan kenaikan yang banyak, 23% untuk Solana dan Binance. So untuk Cardano still lagi di $2. Kemudian SRP 1.2, Polkadot melakukan peningkatan banyak agak 21.8% ke $52. Kemudian kita tengok another coin AVAX 36% untuk minggu lepas. Ni Senin sampai Jumaat, masa tu tengah tak ada tu. So 87%, $87. Kemudian lain-lain coin yang lain ada lagi yang melakukan kenaikan dia untuk di VeChain 16% daripada 11 dan ataupun 12 sen ke 15 sen. So good. XC back to 160, 15%, 18. Kemudian kripto yang tu nak tembak 65%. So siapa ingat lagi sebelum Zul pergi camping tu 1 hari bulan, 2 hari bulan, itu 3 hari bulan, Zul ada buat pembelian 1000 coin untuk crypto.com berharga $0.21. Now dah pun 35 sen dolar. Kata dah profit lah untuk CRO. So 66% untuk CRO. Kemudian lain-lain coin ada juga lagi berlaku peningkatan 16% untuk Elrond. Tu lain coin 13% untuk Packing Swap, 5% Helium 56.19 ke 45. So tak pernah tengok coin Helium ni. So ini dah pada top
45. So apapun, untuk minggu lepas daripada 1 hari bulan sampailah kuartal 8 hari bulan, sampailah 7 hari bulan, 1 minggu untuk first week bulan 11, kita tengok macam mana Bitcoin hanya buat pergerakan sideways, kemudian kita tengok altcoin melakukan peningkatan yang drastik. Sebab tu cakap dalam portfolio kita perlu ada Bitcoin dan juga perlu ada juga altcoin. So balance kan kita punya portfolio. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke chart untuk tengok apa yang dah berlaku. Untuk tengok bersama kali tu akan Fear and Greed Index berada di 70. So lama lagi, greed lagi. So first kali tu nak tengok total market. Total market. So total market macam mana, total market berada macam mana. Kita tengokkan first kita dah review. Okay, Zul nak buang yang bawah ni. Price tengah naik atas, so tak perlu kita monitor yang bawah ni. So kalau price naik nanti baru kita monitor. So ini. So untuk review siapa yang tak masih dah lupa, total market kita ada couple handle. So couple handle dah pun breakout couple handle kita dah pun breakout couple handle. Now price journey tu kita punya target iaitu di kawasan ni dalam 3.1 ataupun kita expect dalam 3.6 trilion US dollar untuk total market secara keseluruhan dalam kripto. So meaning given time aja price akan sampai ni, bila tak pasti tapi price quarter boleh hit lah. Sebab apa, kita ada couple handle dah breakout dan journey. So untuk more short term kita tengok macam mana pergerakan. Sebelum ni kita ada minor support dan resistance. Sebelum kita pergi tu kita ada minor support dan minor resistance. So break saja ini kita expect 1.6 to 1.6 sampai mana. Expected untuk short term punya journey, expected dalam short term punya jenis swing low, swing high to swing low. Kita sebut 1.6 kita berada di 2.8. So ini tu ada tanda lah. Tu dah kita dah break yang ni. Kita dah apa tunggu, kita hanya tunggu seperti untuk short term kita akan ada at least price akan sampai di 2.8 around kata kita punya 1.6 minor dan juga 1.2 major di kawasan ni. So antara 1.2. So ini apa yang ada kat sini? Kat sini kita ada major resistance, kita ada trend line dan juga Fibonacci. So apa yang kita nak kat ni, sekiranya total market berjaya breakout 2.8, meaning kita akan ada good pump untuk price itu pergi ke kita punya 1.6 di 33 dan juga target kita di 3.6. So be patient untuk bulan 11, kita masih baru lagi bulan 11. Tu ingat ini bulan 11 baru start. So normal untuk minggu ni sideways, expected lagi break saja ini kita dapat good pump untuk naik atas. Apa tu ada monitor satu trend line ni. Tu satu trend line untuk daripada atas dan bawah ni. So yang putih ni. So sekiranya kita dapat break yang ni, meaning kita dah breakout bearish punya pattern. Tu expected kita akan ada good pump untuk naik atas sebelum dia kembali retest balik kawasan ni. So bila tak pasti, tapi itulah corak pergerakan chart di total market. So untuk total market still lagi ongoing atau on track untuk melakukan kenaikan. At least kita ada 2.86 trilion. Tu meaning kita akan ada lagi kenaikan yang drastik. So di total tu. So apa tu total tu? Total tu adalah altcoin. So altcoin di total tu market sama juga, kita dah pun breakout major resistance, kemudian kita juga dah pun breakout kita punya couple handle. So couple handle untuk total market tu akan berada di price berada di 2.25. So meaning kita akan expected berada berapa? 2.5 kalau 2.86 tolak dalam 2.25, meaning kita akan ada 0.6 3. So 3.86, so 2. Meaning kita akan 1.6 lah, 1.6 trilion. So meaning kita akan tengok Bitcoin akan Bitcoin punya market cap akan berada 1.6. So meaning kita akan tengok altcoin akan melakukan kenaikan more daripada Bitcoin, disebabkan ada kenaikan 3.8 di total market ni. 2.5 trilion tu hanyalah datangnya daripada altcoin, yang lain tu daripada Bitcoin. So expected altcoin akan still lagi melakukan kenaikan yang drastik. So guys, let's go kita tengok BTC dominant. So apakah berlaku BTC dominant? So ini yang berlaku sebelum tu tunjuk kita ada minor support dan minor resistance. Sekiranya kita akan ada total market meningkat, kemudian BTC dominant meningkat, kita akan tengok harga Bitcoin meningkat. Apa yang berlaku? Kita tengok total market meningkat tapi BTC dominant terus berlaku jatuh lagi, drop bawah kepada minor support. So meaning kita akan kat manakah support now support. So untuk nak kita cari support yang kata lebih strong adalah swing low last minor support untuk di BTC dominant. So sekiranya ini
So ini kata antara good position untuk Bitcoin sekiranya drip more ke bawah, meaning kita akan expected dia akan berlaku more ke bawah, almost 40% ke bawah. So ini sekiranya ini berlaku, macam kita cakap tadi, total market meningkat, BTC dominan berkurangan, apa yang akan berlaku, harga altcoin akan terus melakukan peningkatan, Bitcoin akan buat sideways yang agak drastik yang lama, expected good untuk altcoin. Tapi beware juga, sebab apa kita dah berada di kawasan ni, meaning possibility untuk Bitcoin dominan recovery tinggi disebabkan sekiranya total market meningkat. Ataupun kita tengok ada dua yang berlaku, sekiranya total market meningkat, dominan meningkat, kita akan tengok BTC harga akan naik drastik. Tetapi sekiranya kita tengok total market drop, kemudian expected BTC dominan juga boleh meningkat. So peningkatan ni kita nak, sebab apa kita nak peningkatan tu seiring dengan peningkatan di total market cap. So itu yang kita tunggukan. Sekiranya itu berlaku, apa-apa kita be ready saja untuk ini. So let's go, kita tengok harga di chart di Bitcoin, apa yang dah berlaku di Bitcoin. So untuk Bitcoin, untuk recap apa yang berlaku, kita dah ada all time high kita yang baru di 65k. So inilah all time high baru kita di 65k. So kat sini so ada monitor minor support dan minor resistance. Minor resistance ni lah kita berada di kawasan ni. So ini resistance, so minor support bawah ni lah, so tak draw pun. Draw. So yang ini kita dah minor support, so minor resistance, kita dah break minor resistance ya. Kita dah break minor resistance. Nah, apa yang kita monitor ialah kita monitor 1.6. 1.6 kita berada di 86k, 86 trilion lah. So sorry, 86 trilion pula, 86k USD dollar untuk BTC tu. Given time tu seperti bulan 11 kita akan boleh sampai. Now mau target tu 1.2. So untuk ini kita dah breakout, kita belum lagi solid untuk breakout kota 65. Sebab apa, sebelum ni kita dah drop, dah sampai all time high, kemudian kita breakout sekejap dia, kemudian drop, kita buat wedge tu. Wedge ini pun price target dia belum sampai lagi. At least yang ini kita dah sampai second target kita. Yang ini ialah kata top, kata top pattern, iaitu kawasan ni almost dalam 67 65. So ini yang kita tunggukan. Sekiranya minggu ni ada berlaku peningkatan, so first week untuk bulan 11 macam cakap dulu, first week bulan 11 mobil kita akan tengok hanya sideways. Kemudian untuk second week untuk minggu ni, minggu 3, minggu keempat, kita boleh akan tengok ada good pump untuk Bitcoin melakukan breakout. Another one more time di kawasan all time high, barulah kita akan seperti price tu akan melakukan kenaikan drastik ke at least ke 1.2 iaitu 72. Kemudian kita ada main target kawasan di 86k di 1.6 Fibonacci. So be patient untuk dalam Bitcoin, walaupun kita dah ada portfolio, kita ada Bitcoin dan kita ada altcoin. So apa pun kita akan still juga akan melakukan profit. So untuk semalam Bitcoin melakukan kenaikan drastik daripada 60, drop pada 60 ke 63. So hopefully untuk minggu ni kita berjaya untuk break balik atas ni. Sebab apa, break ini meaning kita akan ada good momentum untuk pergi ke 73 dolar, 73k untuk satu Bitcoin. So, itu yang di Bitcoin tu tunjukkan. So untuk sekarang adakah good position untuk buy? Tidak, memang tak ada good position untuk buy. Kita tunggu saja. Sebab apa, last itu bercakap whatever break major resistance, retest adalah good position. So last position untuk buy kat sini adalah aku kata risky, agak risky, tapi aku rasa boleh buy. Breakout saja one more time ni, breakout saja one more time all time high yang ni, breakout retest, consider good position untuk entry untuk target 73, ataupun sikit lama sikit anda boleh target di 86. So apa boleh price 173 drop balik sini dan terus melakukan 86. So itu boleh laku, tapi juga consider kalau nak dollar cost average kat sini boleh buy, tapi kalau bukanlah good position, ini adalah good position untuk dollar cost average. Meaning kalau kita buy sedikit lah, ataupun kalau dollar cost average tak perlu pun, kalau anda ada duit anda boleh bagi buy week, anda beli buy week, buy minggu ni beli sikit, minggu ni beli sikit, to whatever price anda buy saja. Tu untuk long term kita sungguh pool asset yang banyak lah dalam Bitcoin. So lain kali kita pergi Ethereum. So apa yang berlaku di Ethereum? So Ethereum melakukan kenaikan di 4. So ada target sebelum ni 4.6. So mostly ni dah pun sampai 46. Sebab apa, kita ada monitor minus support atau minus resistance. Nanti tu akan tengok balik. Pernah lupa dah. Swing high to swing low, break major resistance 1.6. 1.6 kita ada 4.8. Yang ini kita short lagi, kita ada possibility lagi. So ini yang more short lah. So ini dah pun sampai tu expect yang ini, tu tarik yang ini. Tak apa-apa, ini terlampau kecil, kita biarkan. So apa kita tengok sekarang ni, kita ada minor support dan minor resistance. Yang ini minor resistance dan juga major resistance. Tu break major resistance, kita break saja major resistance yang buat lebih besar ini. Yang ini. So
So yang seperti 1.6 kita akan berada di 6K. Kemudian untuk minor resistance, yang ini break ni kita seperti 1.6 kita 4.8. So now kita engine ni sudah pun breakout all time high. Ethereum dah pun breakout all time di 43, breakout retest. So inilah good position untuk buy untuk long term ataupun macam cakap di Bitcoin tadi, breakout saja all time high kita ni. Kemudian retest, consider siapa ada buy di kawasan port 3 good. Kalau siapa buy, now right saja price at least pergi ke 4 point, right untuk price itu ke 6K. So a bit lama sikit, tapi pun consider good position untuk anda dah entry dalam ni. Dah tunggu saja 1.6. Itu yang Zul expectkan berlaku di Ethereum. So apa pun tunggu saja. Masih baru, masih permulaan baru bulan 11. So minggu pertama apapun itu yang berlaku, kita akan tengok macam mana pergerakan. So ini Zul akan delete dulu. Kemudian tu nak delete juga bawah-bawah ni, tu tak nak semak sangat chart tu. Tu Ethereum, okay, Ethereum, so looking good. And untuk Ethereum, siapa yang lupa, kita ada couple handle juga. Couple handle dah pun breakout. So breakout journey kita sama juga bertry 62, meaning kita akan expect given time price akan sampai juga di 1.6. Sebab apa, kita dah break major resistance. Kita ada juga couple handle punya target break dah, kita pun dah break quarter all time high. Ini adalah last confirmation untuk kita expected price tu akan terus naik ke 6K. Bila tak pasti, tapi given time price akan sampai. So sebaik saja price dah test 43, meaning kita dah tak ada good position untuk entry untuk Ethereum. Tapi kalau nak buy juga, macam di buy macam di Bitcoin, buy dollar cost average, buy week. Minggu ni anda beli 100, minggu depan beli 100. So sebab apa, price dah melakukan kenaikan yang asyik. So memang dah tak ada good position untuk buy dengan banyak. So kalau nak buy banyak, itu kita buy di bawah. So now siapa yang dah ketinggalan, bukanlah tak beli, anda boleh stay beli, tapi bukanlah buy yang kata terus banyak. Anda perlu buy week ataupun buy, mostly buy week lah, buy week ataupun anda beli minggu ni beli 100, minggu depan beli 100, minggu depan beli 100. So dollar cost average. So give a time, kalau price tu anda beli kat sini mahal, jatuh sikit beli lagi 100, buy. So expected untuk long run. Kalau ada perlu buy macam tu, untuk buy sekarang anda perlu fikir untuk long run ataupun long term punya buying. So kita tengok settle, kita tengok BNB. So apa yang berlaku di BNB? So BNB dah pun breakout. So kita akan delete dulu line bawah ni, line support ni. Sebab apa, kita dah naik atas, so kita tak perlu. Yang ni pun kita akan tukar color ke support. Alright, yang ini. So sebelum tu tinggalkan, tu ada cakap, tu ada monitor minus resistance, ada minor resistance dan minor support 1.6 di kawasan ni 500. So macam cakap sebelum ni, yang ni kita delete dulu. Kita dah pun complete. Itu nak delete yang ni dulu, tak nak semak sangat cat kita. Alright, so di Binance, apa yang sebelum ni Zul tengok di Binance. So di Binance sebelum ni Zul ada triangle. Triangle ni macam cakap, sekiranya kita break saja ini trend line ni, kita akan seperti retest dan price akan pergi naik ke atas. Sampai mana kita akan target di 1.2 untuk yang ni. Kemudian kita ada 1.6 di 100,000K, 1K untuk Binance. So price dah pun breakout, dah pun retest. So itulah kalau good position dah pun berlaku seperti mana yang dikatakan sebelum ni. So siapa ada buy cakap tu, siapa ada buy last buy di Binance tu, consider good position buy lah whatever break sini dan retest. So dah pun siapa buy good position. Now kita tunggu untuk Binance. So siapa nak buy di Binance sekiranya price tu drop balik ke kawasan, ke major resistance ni di kawasan 580 ataupun whatever lah, anda tengok price jatuh balik ke kawasan ni, consider good position untuk buy untuk kata long run punya position. So itulah di Binance. Sebab apa, dia dah breakout dan belum ada solid retest lagi. So ini another opportunity untuk buy. Siapa nak buy Binance, tunggu whatever price tu drop balik kawasan box purple ni, iaitu dalam kawasan 5.8 580 ke 500 dolar. So apapun tas saja sini, anda boleh buy untuk long run punya pergerakan, at least untuk expected target 1.6 di 984 ataupun 1K coin, 1K USD dollar untuk per BNB. So itu yang Zul akan tengokkan di Binance sekiranya Zul nak tambah lagi tu punya pegangan di dalam Binance. So apa lagi tengok Solana dah berada di top 4 memintas Cardano. So apa yang berlaku sebelum ni, kita ada monitor untuk minor support dan minor resistance yang ini. So dah pun breakout minor resistance, breakout retest, so journey ke atas. Jadi pada kita ada 1.6 kita berada di 2.75. So untuk current Solana dah pun break 1.2,
breakout, expected akan good retest, expected akan 2.76 sebelum kita maybe ada good major sedikit correction untuk at least ke test balik trendline ni. So untuk di Solana ni, whatever, kalau nak buy untuk sekarang bukanlah good position buy, tapi aku cakap kalau nak dollar cost average buy, under buy by week, maybe 100 minggu ni, kemudian minggu depan 100, whatever price the buy dollar cost average. Jika Solana ni adalah antara good position. Solana ibarat next Ethereum lah, kata expected good position untuk anda hold untuk long term. So untuk di Solana ni, sekiranya anda nak buy sedikit banyak, so whatever price jatuh dalam trendline ini, kita ada dua major trendline punya. Sama ada anda boleh standby di dalam trendline putih ini, ataupun kata more trendline di kawasan orange. So area ni also expected akan berlaku more long run punya pergerakan lah, expected bila Bitcoin melakukan dropping ataupun kita bearish market balik winter season, kita akan expected price to drop more drastic kawasan ni. So itu yang Zul tunggukan untuk Zul net portfolio. Sekarang Zul dah ada sedikit aja pegangan, tak banyak pun dalam Solana, so apa pun Zul still juga profit lah dalam Solana. So itu yang Zul expectedkan Solana. Kita expected 2.76 give time, kita akan sampai, dah pun sampai, kita dapat break major resistance, kita akan sampai 1.6. And ada lagi hyper, kita boleh sampai lagi di kawasan 4.2. Tak mustahil boleh sampai 500, tapi kita bergantung kepada performance coin itu, ada kata psikologi price dalam market lah. Apapun kita dah sampai pun 4.2 sebelum ni, kita ada major support, major resistance. Now kita ni adalah net resistance kita, expected 1.6 boleh sampai. And then kalau ada lagi good pump, kita boleh sampai di 4.2 di 5k. So apapun $500, tapi ini kalau tak expected boleh berlaku untuk kali ni. So expected akan sampai 2.6 ataupun extra, maybe kita akan sampai 300 sebelum kita ada major crash di Bitcoin dan juga keseluruhan market di dalam kripto. Dan masa tu kita dah exit market, kemudian kita akan guna modal dan profit yang kita ada, kita akan redo balik kita punya portfolio, and kita akan buy more bila price tu jatuh. So itu yang tu akan tunggukan untuk net punya portfolio untuk Solana dan juga kawan-kawan lain. So lain kawan tu tengok di, kita akan pergi CRO juga tu, nak CRO. So apa yang berlaku di CRO, Crypto.com. So CRO dah melakukan kenaikan yang drastik. So ikutkan kira dah pun sampai ke 50 sen dolar untuk CRO sebenarnya. So tak pasan, ingat sampai di kawasan 30, sebenarnya dah pun price berada sampai 0.5, kemudian price drop balik ke bawah. So CRO ni Zumbai kat mana tu? Zumbai di kawasan 0.27. Tu tak letak lagi, tak sempat lagi letak dia punya average tu kawasan 21. Zumbai kawasan ni tu, Zumbai di kawasan ni, kemudian price melakukan kenaikan drastik. Ikutkan di CRO ni, price yang tertinggi berada di 0.5. So ini dah berlaku dah. Nanti tukang check CRO ni. CRO nak tengok di chart lain, CRO USD. So line tu kat slow sikit. CRO USD kalau boleh anda check dulu, sebab apa nak tengok valid tak valid 50% dulu. So nantilah makin silakan tengok line tu kat slow sikit. So anda boleh check di pattern lain, sebab dekat ini ikutkan yang ini di Bitfinex, di Bitrek, anda boleh tengok di apa kata platform lain. Sekiranya logik 50 ni, meaning betul lah price tu dah bersantai 50. So now apakah pergerakan? So macam juga untuk di CRO ni, kita ada major support dan major resistance, major support dan major resistance. So buy di major resistance disebabkan ada beberapa news itu, kemudian expected dah pun breakout trendline itu, sebab tu so buy gitu, so berani buy. Sama juga macam BNB tu, walaupun price tu berada dekat dengan major resistance, tapi disebabkan dah break trendline, so break retest, so buy juga itu 1k, kemudian price dah melakukan kenaikan 1.6, dah pun sampai. Now expected dia berlaku kejatuhan daripada 1.6 ke 1.2, 1.2 berjaya bertahan. So meaning sekiranya kita berjaya balik 1.6, kita expected 1.6 akan kembali. And expected untuk di CRO tu target at least sampai 90 sen dolar untuk CRO sebelum Zobok keluar modal, dan juga Zobok keluar juga profit untuk CRO. So apa pun good performance untuk CRO punya. Daripada sini Zubai, kemudian retest, kemudian terus naik ke atas. So, tak sangka pula CRO naik sampai 50 sen dolar. So kalau Zul ada masa seminggu tu, maybe Zul akan keluar sikit lah untuk jual sikit. Tapi pun dah terlepas, apa pun Zul akan hold untuk more long term. CRO still lagi good position untuk naik ke atas. Sebab apa, kita ada stock RSI di oversold, kemudian RSI berada di kawasan atas tu, meaning kita berbeli akan ada lagi price RSI akan bermain di kawasan ini, meaning kita akan ada kenaikan yang drastik lagi di dalam CRO. So itulah good coin. So lain-lain coin yang tu tengok maybe di sedikit kita pergi AVAX sikit. Tu tengok AVAX pun melakukan kenaikan yang juga. So AVAX apa yang berlaku? AVAX dah pun break kita punya resistance. So siapa yang ada monitor juga, kalau anda
tak perlu tunggu tu punya, anda perlu dekat sudah ajar anda punya nak cari support resistance. So swing high to swing low, break saja masa 1.6. So dia dah sampai di 1.2, 1.6 kita berada 97. So ini minor. So yang major kita ada di 1.691. So almost 91. So yang ni sebab apa? Itu ingat kita ada major support. So major resistance yang sebelum ni, yang ini, iaitu break saja ini kita sebut 1.6. 1.6 itu akan berada di kawasan ni 91. Itu yang seperti dah almost sampai punya. Kita dah almost sampai 91 untuk main target kita. Dan untuk kita net target more ke atas, kalau seperti price tu boleh lagi 98. Apa yang berlaku, kita seperti break 1.6, 96. Mungkin kita akan ada sedikit retest 1.6 sebelum price tu menanjak lagi kenaikan. Juga long run good position, aku kata untuk kita hold untuk efek atau apa-apa. Adakah good position untuk buy sekarang? Macam cakap bukanlah good position untuk buy sekarang pada naik. Tapi kalau anda nak ada juga efek ni, macam cakap anda price dah melakukan kenaikan drastik, memang dah tak ada good position untuk buy. Tapi bukan tak bermakna kita tak boleh buy. Kita boleh still lagi buy. Cuma buy kita buy dollar cost average. Macam cakap ni, buy by week. Minggu ni buy 100, minggu depan buy 100. Whatever price anda buy saja. And expected bila dah ada tanda-tanda untuk bearish market, kita akan jual semua. Kemudian kita akan prepare, kita akan guna modal dan profit yang sedikit yang kita dapat tu untuk net kita punya portfolio. So net portfolio kita akan tunggu whatever price good position kata di last support time tu, kita letaklah target. Kalau nak 1000 coin ke, anda buy lah kawasan tu and hold untuk long term. So guys, kata itu saja untuk pagi ini. So tak boleh pergi banyak sangat. So hopefully nanti hari besok, yes, hari Selasa. Hari Selasa Zul akan Zul off day je hari Selasa. So hari Selasa nanti Zul akan buat live. Zul akan buat cuba live di pagi dan buat live malam 2 kali. Esok untuk pukul, Zul akan buat live pukul 9. Kalau pukul 8 awal sangat. Nanti Zul akan buat pukul 9 pagi untuk besok. Dan juga 9 di malam hari kita buka pukul 8 lah. So 9 pagi dan 8 malam untuk hari Ahad, untuk hari esok, untuk hari Isnin, untuk hari Selasa. So ni hari Isnin betul tak? Ini hari Isnin. So untuk hari Selasa besok 9 hari bulan pagi tu akan buat live di YouTube juga pukul 9 pagi. Kemudian malam, sesi malam tu akan buat live pukul 8 malam ataupun 8.30. Nanti tu akan update balik. So nanti kalau macam seperti dalam pukul 8 malam lah. So 8 malam tu mau ataupun kita buat 8.30 lah, lepas isyak senang. So kita buatkan 8.30. So memang dah tak kalut mana. So guys, kalau anda nak tengok lebih detail, besok kita akan pergi through one by one. So siapa ada request itu, macam itulah. Kalau siapa yang dah menjoin membership, anda boleh request request itu. And then jumpa lagi saya untuk esok. Anda akan buat live. So kita akan recap balik apa saja coin yang anda tengok. Sebab Zul dah pun dah lama, dah buat seminggu lebih tak buat review. So hopefully apa yang Zul buat untuk hari ini sedikit banyak membantu anda. Apapun aku kata still on track. Cumanya Bitcoin, cakap Bitcoin still lagi aku kata sikit sideways. Tapi juga Bitcoin possibly minggu ni kita ada possibly kalau dia break lagi one more time 65, kita dah almost break punya untuk Isnin ni. So malam ni kita break, kita akan expected untuk minggu ini kita akan ada good performance untuk Bitcoin. Disebabkan Bitcoin dominan juga aku kata dah berada di kawasan mana ni, kawasan 43. Ini kekiraan dia bound naik ke atas, consider good. Sebab apa? Untuk bound di atas at least Bitcoin boleh bound ke mana resistance yang ini. So expected dalam kawasan ni, dalam kawasan 45. So daripada 42 ke 45 kuartal kenaikan yang banyak untuk di Bitcoin. So meaning kita akan tengok ke Bitcoin akan melakukan kenaikan drastik untuk break yang ini, dan expected akan pergi ke 73. First target kita di 1.2 dan kita punya main target itu di 1.6 di 86. Kat sini kita boleh lah nak buat keluar modal ataupun nak ambil profit sikit, boleh lah kalau di 1.6. Okay, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jangan lupa join punya membership untuk join dia punya live besok. Sebab apa? Live besok dia akan aku turn on dia punya chat dia akan jawab soalan untuk membership saja. Untuk subscriber, yes, boleh tengok, anda boleh chat juga untuk join dia punya aku kata live. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. Jumpa lagi besok cara live pagi dan malam. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.